Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, sejarah tahun 4 hari ini kita akan bersambung pada subtajuk seterusnya. Masih pada tajuk yang sama, berkenaan dengan pengenalan sejarah lah, iaitu subtajuk dia ruang dan masa. Yang lepas-lepas kita dah belajar tentang sumber sejarah, kita dah belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah. Hari ini kita nak tengok tentang ruang dan masa. Sebab ruang dan masa ni ialah satu ciri-ciri, termasuk dalam satu ciri-ciri sejarah yang sahih. Yang pentinglah ruang dan masa ni untuk kita memahami sesuatu sejarah. Buku teks awak boleh rujuk muka surat 10. Muka surat 10. Kita tengok apa dia konsep ni, konsep ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Gunakan konsep urutan masa. Urutan lah, mengikut urutan tahun ni berlaku apa, kemudian tahun seterusnya berlaku apa, kemudian tahun seterusnya berlaku apa. Dia gunakan garis waktu macam tu. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Inilah dipanggil kronologi, mengikut urutan. Bukannya bercampur kejap yang ni kejap yang tu. Dia ikut urutan, mesti ikut urutan supaya sejarahnya lebih mudah orang faham. Konsep masa ini juga dapat dibagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa dapat dibagikan kepada dekad, cikgu highlightkan dia, pada abad dan juga kepada alaf. Awak kena biasakan perkataan ni, nak tahu apa dia. Lepas ni kita akan belajar. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi. Okey, ni zaman kalau, dan juga zaman Masihi. Ini konsep zaman. Okey, maksudnya dekat sini konsep ruang dan masa ni dia boleh dilihat dalam dua kaedah, dua cara. Diterangkan pun dalam dua kaedah macam ni. Sama ada digunakan masa tu digunakan dalam bentuk dekad, ataupun bentuk abad, ataupun bentuk alaf. Ataupun gunakan istilah zaman pun boleh juga. Iaitu ada dua, zaman ada dua lah. Zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Sebelum Masihi dan Masihi. Tak ada selepas Masihi sebab sekarang pun masih Masihi. Jangan awak panggil zaman selepas Masihi pula. Zaman sebelum Masihi dan juga Masihi. Jadi dua kat situlah kaedah ruang dan masa. Gunakan dekad, abad dan alaf, ataupun zaman. Zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Baik. Zaman sebelum Masihi, dekat sini dia ada buat satu peta ataupun garis waktu ni. Zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi ni zaman sebelum adanya perkiraan kalender sekarang lah. Sekarang tahun 2021. Zaman sebelum Masihi ialah zaman sebelum 2021 tahun yang lepas lah. 2021 tahun yang lepas. Tak ada perkiraan lagi. Nanti awak belajar kenapa dipanggil tahun Masihi. Apa logiknya tahun Masihi ni. Okey, itu zaman, itu gunakan konsep zaman. Kalau gunakan konsep dia punya masa pula, dia ada tahun, tahun, dekad dan abad dan juga alaf. Tahun awak tahulah, tahun setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lepas, 4 tahun lepas, 10 tahun yang lepas. Baik, itu tahun. Selepas tahun ada dekad. Satu dekad berapa tahun? Satu dekad 10 tahun. Awak dah belajar dalam matematik ni kan, masa kan. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Awak tengok carta ni, awak boleh faham tak? 10 ni 10 tahun dekad. Kemudian selepas dekad datangnya abad. Abad sama dengan 100 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Kan ada dalam, kalau baca dalam buku sejarah, pada abad sekian-sekian, pada abad ke-18, pada abad itulah dia gunanya, ahli sejarawan guna abad ni, pada abad ke-18, pada abad ke-15, pada abad ke-14 macam itu. Dan seterusnya, yang paling besar nilainya ialah alaf. Satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kita ada tahun, kita ada dekad, kita ada abad dan kita alaf. Ini rajah garis masa dia lah. Boleh faham kat ni. Awak rujuk ni garis waktu ni. Okey. Ini dia bagi contoh kronologi peristiwa di sekolah saya. Maksudnya daripada awal dia sekolah sampai hujung dia sekolah. Sama macam sekolah kita lah, sama macam sekolah awak lah. Kronologi, ikut urutan. Kalau awak tengok dekat buku teks awak ni, ada ke dia susun terbalik tak kan?
Okey, mula-mula persukan bermula pada bulan Januari bulan 1. Pada bulan seterusnya bulan Februari ada pula peristiwa hari sukan. Kemudian pada bulan April ada pula hari kantin. Selepas tu pada bulan Ogos ada pula sambutan hari kemerdekaan. Bulan Oktober ada pula hari anugerah kecemerlangan. Macam itulah dipanggil kronologi, tersusun ikut susunan. Apa yang berlaku pada tahun ni, kemudian tahun tu apa yang berlaku, tahun tu apa yang berlaku, ikut susunan kronologi. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Tak lain tak bukan macam cikgu cakap daripada awal tadi. Ahli sejarawan ni gunakan, dia sangat pentingkan konsep ruang dan masa ni adalah untuk senang nak terangkan pada orang. Kalau kita sendiri pun senang kita nak belajar. Pada tahun sekian berlaku penjajahan Portugis di Melaka. Kemudian pada sekian Belanda pula mengambil alih Melaka daripada Portugis. Kemudian tahun berikutnya pada abad yang sekian berlaku pula, datang pula pihak British pula datang mengambil alih. Macam itulah dia ikut kronologi. Dia akan ceritakan ikut kronologi ahli sejarawan ni supaya kita sendiri pun mudah faham. Itu pentingnya ruang dan masa ni. Dia kena tahu sejarah ni berlaku pada waktu bila, sejarah ni berlaku tu, kemudian dirangkum dan disusunkan kembali. Okey, awak tengok pada segmen tahukah anda ni, yang teks awak, dia nak terangkan pasal zaman tadi. Zaman ada dua zaman je kan, sebelum Masihi dan zaman Masihi. Sebelum Masihi, ya ini kalau awak biasa tengok SM. SM. Dalam bahasa Melayu dia SM. Kalau dalam bahasa Inggeris dia BC. BC. Awak tengok movie selalu BC, before Christ kan. Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Zaman sebelum tahun Masihi kan tahun kita ambil daripada sempena tahun kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa. Ini tahun ini zaman tahun bukan Islam lah, tahun Masihi kelahiran Nabi Isa. Dan juga Masihi bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Kalau sebelum Nabi Isa lahir itu dipanggil sebelum Masihi. Lahir saja Nabi Isa dah dimasuk pada zaman Masihi. Zaman Masihi. Sebab orang Nasrani dulu kan, orang Nasrani kan dia kepercayaan dia Nabi Isa kan, Nabi Isa. Jadi dia ambil sempena itulah kelahiran Nabi Isa tu. Orang Kristian kan ambil sempena kelahiran Nabi Isa sebagai nak tentukan tahun ataupun zaman sebelum Masihi dan Masihi. Sampai sekarang kita gunakan tahun Masihi. Ada juga tahun Islam. Macam kita tahun Islam, kita gunakan tahun Islam, tahun Hijrah, betul. Itulah, kita ada tahun Masihi dan juga tahun Hijrah. Sama juga, zaman sebelum Hijrah dan zaman Hijrah. Sempena apa tu tahun Hijrah tu? Sempena apa? Kalau Masihi sempena kelahiran Nabi Isa, perkiraan dia kelahiran Nabi Isa. Kalau tahun Hijrah, perkiraan dia macam mana? Penghijrahan Nabi Muhammad, betul, daripada kota Mekah ke kota Madinah, tahun penghijrahan tu kan. Baik. Ini semua berkaitan dengan konsep ruang dan masa waktu, supaya awak lebih banyak dapat contoh, awak bukakan fikiran awak. Kronologi rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Ini saya dah beritahu tadi. Dekad, ni awak kena ingat, dekad 10 tahun, dekad bersamaan 10 tahun, abad bersamaan 100 tahun, dan alaf bersamaan 1000 tahun. Nyatakan kepentingan urutan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah. Cuba awak nyatakan apa dia kepentingan urutan masa dalam mengkaji sejarah. Fikir sejenak apa dia kepentingan. Tadi dah cerita panjang dah. Kemudian cikgu masuk sikit tentang sebab dan akibat. Nak habiskanlah tajuk pengenalan sejarah ni. Minggu depan kita bersemuka, kita masuk pada tajuk yang baru. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa. Setiap sejarah ni ada sebab dan akibat dia. Sebab ni kenapa dia jadi macam tu, dan akibat daripada sejarah tu, akibat dia apa yang akan berlaku. Contoh mudah cikgu ambil,
Dalam buku teks awak ni dia beritahu tentang anugerah kecemerlangan akademik. Kita terus pada gambar ni. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Kenapa diadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik? Kenapa cikgu di sekolah buat Anugerah Kecemerlangan Akademik? Kerana sebab dia untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Itu sebab dia. Daripada sebab tu, nak hargai murid tu, nak menghargai murid tu, apa akibat daripada sebab tu? Akibatnya mestilah murid dia berlumba-lumba kan nak belajar dengan dia. Murid berlumba-lumba akibat daripada tu. Akibat daripada peristiwa anugerah kecemerlangan tu. Murid akan lebih tekun, lebih berlumba-lumba nak belajar sebab nak apa? Sebab nak dapatkan anugerah, nak dapat ganjaran, anugerah kecemerlangan kan. Itu akibat daripada dia. Begitu juga yang berlaku pada sejarah-sejarah negara kita. Kat sini contoh sejarah tentang negara kita pula. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita menjadi sebab dan akibat tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Ini sejarahnya ialah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, kemerdekaan dia. Kenapa berlakunya kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ni? Kenapa? Sebab sebelum tu British datang jajah tanah Melayu. British lah, dia ambil contoh satu British kan. British yang terakhir kan. Lepas tu British yang paling lama. Sebabnya British jajah tanah Melayu. Sebab itulah kita nak merdeka dan akhirnya berlaku peristiwa kemerdekaan tanah Melayu. Akibat daripada peristiwa tersebut apa yang berlaku? Akibat dia ialah rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Pada peristiwa penjajahan tu, rakyat di tanah Melayu ni, pemimpin di tanah Melayu berusaha keras untuk membebaskan tanah Melayu, tanah dia orang duduk tu, tanah yang kita duduk sekarang ni bebas daripada dijajah. Ini ada bukti-bukti dia lah, penentangan terhadap Malaysian Union, pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini contoh sejarah yang berlaku dalam negara kita. Semua yang ini awak akan belajar di tahun 5 nantilah. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang berlaku. Peristiwa tersebut kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Kita belajar untuk yang pertama sekali untuk ambil iktibar daripada sejarah yang berlaku. Baik. Baik, kelas untuk tajuk hari ini itu saja yang kita belajar. Untuk minggu depan kita bersemuka, kita akan belajar pada tajuk yang baru. Satu lagi. Ini ialah awak punya lembaran kerja yang cikgu dah sediakan. Jadi untuk tarikh ni boleh ubah. Tarikh hari ni hari Ahad. Ini cikgu buat sebab jadual baru hari tu. Sebenarnya ada jadual baru, jadual PDPR baru, tapi sebab kita dah nak bersemuka minggu depan, tak jadilah buat jadual baru, kita gunakan jadual lama. Tarikh ni awak boleh potong je. Tarikh hari ni 21 hari bulan dan juga hari Ahad. Tajuk samalah, ruang dan masa. Ni awak padankan saja. Mudah je. Alaf ni apa tadi dah belajar kan. Alaf bersamaan dengan berapa tahun. Abad bersamaan dengan berapa tahun. Semua dah awak gariskan. Cikgu tak nak bagi jawapan dah. Awak fikir sendiri, awak rujuk sendiri. Dekad sama dengan berapa tahun. Masihi ni apa dia. Semua ada dalam konteks. Kronologi ni apa dia. Sebelum Masihi ni apa dia. Gariskan. Padankan. Okey. Tulis nama dan bersedia untuk dihantar, bawa lah untuk minggu hadapan. Baik, kelas itu saja subjek kita belajar untuk hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.